Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini, sebenarnya dunia ini adalah ujian untuk kita. Siapapun kita, di manapun kedudukan kita, dunia hanyalah ujian untuk kita. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya untuk dia menguji kamu siapakah yang paling baik amalannya. Amalan yang paling baik seperti mana yang disebutkan dan dihuraikan oleh as-salafus salih, generasi awal Islam, yaitulah akhlasuha wa aswabuha, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling tepat berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadikan sesuatu amalan itu sama dengan tunjuk ajar Nabi dari segi pergerakannya, dari segi perbuatannya, mungkin tidaklah begitu sukar. Tetapi yang sukar untuk manusia kawal, bagaimanakah untuk mengikhlaskan niat di dalam amalan supaya amalan itu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ramai orang yang beramal yang pada zahirnya sah di sisi hukum hakam, tetapi tidak diterima di sisi Tuhan kerana tidak ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ciri orang-orang yang baik, orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang melakukan, yang memberi apa yang mereka berikan, ataupun yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan jantung hati mereka ketakutan. yakni orang yang beramal dengan amalan saleh tapi jantung hati mereka, diri mereka ketakutan. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang amal soleh tu tapi duk takut, duk bimbang, gemetar hati mereka. Kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Wahai Rasulullah, adakah orang-orang yang beramal tapi mereka itu minum arak, tapi mereka itu mencuri, yakni mereka buat amalan dosa? Nabi kata, la, bukan itu yang dimaksudkan dengan ayat Allah. La ya bint as-siddiq, tidak wahai anak as-siddiq.
Tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, yakni Aisyah isteri Nabi. Nabi kata, la ya bint As-Siddiq, tidak wahai anak perempuan Siddiq, walakin alladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tidak wahai Aisyah, tapi yang Allah maksudkan ialah orang-orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang sedekah, tapi sentiasa bimbang takut Allah tidak terima amalan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Quran kata mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Nabi sambung ucapan Nabi dengan ayat Quran yang selepas daripada itu. Inilah sepatutnya kita beramal, tetapi kita sentiasa bimbang jika Allah tidak terima amalan kita. Bimbang jika amalan itu tak ikhlas. Bimbang jika amalan itu tidak sama dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan satu hadis dalam riwayat Ibnu Hibban. Ketika Abu Hurairah nak riwayatkan hadis ni, dia beberapa kali pitam kerana gerunkan hadis ini. Setiap kali tabi'i tanya dia hadis ni, dia nak baca hadis ni, dia pitam. Kemudian dia sedar semula, dia pitam. Kemudian dia sedar semula, dia pitam. Kerana gerun dengan hadis yang akan dibacakan ini. Apakah hadis itu? Hadis itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah." Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Orang yang pertama yang dihisap pada hari kiamat, yakni antara orang yang dalam kes ikhlas, ialah satu orang lelaki yang telah syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah bawa dia mari menghadap Allah Azza wa Jal hari akhirat. Allah sebut nikmat Allah pada dia. Dia kuat, dia sihat, dia ada kekuatan diri dia. Allah sebut tentang nikmat pada dia. Dia pun ingat apa yang telah Allah kurnia pada dia di dunia. Kemudian Allah tanya dia, "Famadza amilta fiha?" Kau buat apa dengan nikmat yang aku bagi? Dia kata, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku berperang pada jalanmu wahai Tuhan sehinggalah aku syahid. Qala kadzab. Allah kata bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal jari faqad qil. Bohong, Allah kata. Tetapi engkau berperang supaya orang kata kau berani. Dan memang pun di dunia dulu orang dah kata engkau berani. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah Ta'ala dia diperintahkan, dia bawa dia, disentap wajahnya sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Padahal syahid, tapi tak ikhlas. Kemudian datang rajulun ta'allamal Quran, ta'allamal ilm. Satu orang lelaki yang belajar ilmu, banyak ilmu pengetahuan dia. Wa 'allamahu wa qara'al Quran, belajar ilmu, mengajar orang. Kemudian juga dia baca Quran, pandai fasih baca Quran, hebat ilmu pengetahuannya. Fa utiya bihi fa'arrafaha ni'amahu fa'arafaha. Fa utiya bihi fa'arrafaha ni'amahu. Allah Ta'ala bawa dia, fa'arrafahu ni'amahu. Allah bawa dia, Allah sebut segala nikmat-nikmat yang Allah beri kepada dia. Dia pun ingat. Allah bagi otak yang cergas, kebijaksanaan dia macam. Fa'arafaha, dia pun ingat nikmat yang Allah bagi. Allah tanya, "Famadza amilta fiha?" Kau buat apa dengan ilmu yang aku bagi? Dia pun kata, "Ta'allamtul ilma." Dengan otak yang baik itu, ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu.
wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku mengajar orang dan aku baca Quran keranamu. Qala, Allah kata, kadzabt, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Quran liyuqal qari. Tak ada, kau belajar ilmu supaya orang panggil kau orang alim. Kau baca Quran supaya orang panggil kau qari. Faqad qil, Allah kata di dunia orang dah panggil dah. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dipanggil dia, dihukum dia, disantap wajahnya, dicampakkan dia ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi, wa mari satu orang kaya, duduk di dunia, harta dia banyak, duit dia banyak. Fa'atahu min asnafil mal kullihi, Allah bagi banyak jenis harta kat dia, macam-macam jenis harta ada ke dia. Ada duit, ada kebun, ada tanah, ada rumah, ada kenderaan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah bawa dia, Allah sebut segala, takkah aku telah bagi ini, bagi ini, bagi ini. Dia ingat segala kurnia Tuhan dia di dunia dulu. Kemudian Allah tanya dia, famadza amilta biha, kau buat apa harta aku bagi? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tak tinggalkan satu jalan pun yang mana engkau suka untuk disedekah ataupun untuk dibelanjakan padanya, melainkan aku belanjakan padanya. Maksud segala sedekah yang boleh aku bagi, ada saja projek kebajikan dan amalan saleh, aku bagi kerana-Mu ya Tuhan. Allah kata, kadzabt, bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tapi kau buat dulu supaya orang kata kau tu pemurah. Faqad qil, telah dikatakan, fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar, diperintahkan dia, disentap wajahnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan hadis ini beberapa kali pitam, terkenang tentang bagaimana beramal dengan amalan dan dunia ini. Kerana banyak amalan yang diamalkan tidak ikhlas kerana Allah, maka marilah kita semak diri kita semua. Sebab itu Al-Imamul Bukhari, walaupun Sahihul Bukhari, kitab yang awal, Kitabul Wahyu, kitab wahyu, awal-awal hadis yang dia letakkan, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Al-Imamun Nawawi rahimahullah, dia himpunkan 40 hadis. Hadis yang pertama dia letak, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu, kata Nabi, berdasarkan apa yang dia niat. Aisyah radhiyallahu anha apabila mendengar Nabi SAW cerita bahawasanya tentang Jaishu Ka'bah, pasukan yang akan menyerang Ka'bah pada hari sebelum akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan semua tentera yang akan menyerang Ka'bah, tenggelamkan semua orang yang berada dalam kawasan berkenaan. Aisyah merasa kesian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wa kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, kenapa Allah Ta'ala tenggelam semua, awal dan akhir, sedangkan ada juga yang bukan nak pergi serang Kaabah, ada juga yang mungkin dia peniaga. Nabi SAW kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Apabila berlaku kejadian gempa bumi, semua kena, tetapi setiap orang dibangkitkan di atas niatnya. Kadang-kadang apa-apa yang berlaku nampak macam sama, tapi yang akan membezakan kita niat. Datang ke masjid nampak sama, yang akan membezakan kita ialah niat. Duduk dalam saf nampak sama, yang akan membezakan kita niat. Kadar ikhlas dalam amalan, kadar ikhlas dalam setiap perbuatan. Dan niat inilah yang sukar untuk kita hadapi. Sebab itulah saya selalu mengulangi kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, buat satu tindakan yang besar.
di dalam sejarah panglima Islam ini tidaklah dapat dilawan Khalid ibn al-Walid. Apabila dia masuk semasa dia di zaman jahiliyah, dia memang panglima yang hebat. Pasukan tentera Islam tewas dalam Uhud disebabkan strategi Khalid bin al-Walid yang menyerang daripada belakang. Khalid al-Walid apabila masuk Islam, Saifullah, pedang Allah, dengan kehebatannya setiap peperangan yang disertai oleh Khalid menang. Sehingga perwakilan daripada Rom datang tanya Khalid, apa rahsia kemenangan kau? Adakah kau benar mendapat pedang yang turun daripada langit? Dalam sebagian riwayat daripada negara China datang bertanya Khalid. Khalid kata tak ada apa. Rasulullah tak tinggalkan apa. Aku hanya berperang kerana Allah. Keajaiban Khalid ini telah menjadikan banyak peperangan di Syam, di Iraq menang di bawah kepimpinannya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak berminat dengan Khalid. Sejak zaman Abu Bakar, Umar selalu komplain Khalid. Umar menyatakan Khalid telah menyebabkan tentera keletihan kerana Khalid mengukur dirinya, tidak mengukur tentera. Dan Khalid tidak suka centralisekan pentadbiran. Dia suka pentadbiran itu diserahkan, adanya pentadbiran yang diserahkan kepada kawasan masing-masing. Umar tidak gemar dengan cara Khalid. Apabila Abu Bakar Siddiq meninggal, wafat, naiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu tentera Islam sedang bertempur di Syria. Khalid yang mengepalainya. Peperangan itu telah memenangkan Islam. Tetapi antara langkah awal yang dibuat oleh Umar dalam pentadbirannya memecat Khalid bin al-Walid. Umar memecat Khalid, sedangkan tidak ada apa-apa kesalahan, bahkan kemenangan yang telah diberikan oleh Khalid dalam sejarah. Ketika surat pemecatan itu datang di dalam medan peperangan, Khalid menangguhkan bacaan surat itu supaya tentera tidak berselerak. Setelah keadaan selesa, barulah surat itu dibaca, bagaimana Umar melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang yang dari segi potensinya medan perang tidak dapat menangani Khalid, tapi Umar suka kepadanya kerana sikapnya yang dianggap jauh lebih warak, dan dia juga memang seorang panglima. Abu Ubaidah menerima jawatan itu. Tetapi ucapan Khalid yang terkenal disebut oleh sejarah apabila dipecat ialah, ana la uqatil min ajli Umar walakin uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. Itulah yang telah menyebabkan keikhlasan yang demikianlah yang telah menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa berada di medan menyumbang sebaik-baiknya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya orang-orang yang ikhlas di dalam masyarakat beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah generasi salafus salih, generasi yang terbaik. Apabila zaman berubah, manusia mempunyai niat yang berbagai-bagai, hatta di atas nama agama, mencari kepentingan-kepentingannya, maka manusia hidup, umat Islam hidup di dalam keadaan yang tidak menentu. Marilah kita menghisap diri kita semua bagi setiap amalan yang kita lakukan, daripada sedekah, zikir, hadir kita ke masjid, amalan-amalan yang lain, mencari rezeki untuk kaum keluarga kita. Pastikan setiap hari kita keluar dengan, ya Allah, aku lakukan ini kerana-Mu ya Tuhan, supaya kita benar-benar ikhlas seperti mana yang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kepada mereka itu melainkan untuk ikhlas semata-mata kerananya agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mana wahyu dan ajarannya merangkumi bukan saja waktu kita duduk dalam masjid ini, tapi di luar masjid juga. Untuk membolehkan kita datang ke masjid pada hari ini, banyak perkara kita kena lakukan. Kita kena ada wudu, bersih daripada hadas besar, bersih daripada hadas kecil. Kita kena bersihkan pakaian kita, kena pastikan masjid tidak bernajis, pakaian kita tidak ada najis, bagi membolehkan untuk kita salat. Untuk membolehkan salat, kita kena ada wudu. Wudu memerlukan air yang bersih. Artinya orang Islam hidup di dalam keadaan yang penuh bersih. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang bersih. Kuala Perlis ini ialah tempat ramai orang datang. Bukan saja orang Perlis, orang luar Perlis. Perangkaan menyebut 2 juta orang datang menggunakan jeti Kuala Perlis untuk ke Langkawi. Jika angka itu benar, jika dia ambil 1 juta sahaja, seorang membelanjakan RM20 di Kuala Perlis ini, 20 juta ringgit di urus niaga berlaku di Kuala Perlis. Maka dengan demikian, nikmat Allah tanpa memerlukan kempen pelancongan, orang datang ke negeri ini, yang membolehkan jika orang negeri ini bersungguh-sungguh, rezeki mereka tentu lebih dibandingkan orang lain. Maka agama menyuruh kita bekerja dan berusaha. Allah menjadikan nikmat. Sebahagian orang menyemberangi lautan untuk mencari rezeki. Allah membawa orang ke tempat kita hanya untuk kita menggunakan akal dan kesungguhan, membolehkan rezeki sampai ke tangan kita. Jika kita tidak melakukannya, berarti kita telah mensia-siakan kurniaan Tuhan. Orang datang ke tempat, Allah jadikan Kuala Perlis ini cantik. Ada pantai, ada kehidupan, ada kehijauan. Jika kita buang sampah merata-rata, jika kita campakkan sampah di dalam air, di dalam laut, sehingga tidak ada lagi apa yang istimewa untuk orang lihat di kawasan ini. Kita masyarakat Islam, jika ada Jepun, jika ada orang negara pada barat yang mengamalkan kebersihan negara mereka, lihat kawasan yang banyak masjid tetapi kotor, tidaklah mereka dapat fikirkan melainkan kita merupakan agama yang tidak bersih. Dengan kelebihan pelancong yang membolehkan rezeki, kita sepatutnya berusaha dengan lebih dan memastikan kita menjaga kebersihan. Saya masih ingat dengan kisah satu orang ketika saya berada di Jepun, menceritakan bagaimana satu orang yang masuk Islam. Dia masuk Islam, satu orang Jepun masuk Islam kerana dia nak berkahwin dengan seorang gadis muslimah. Apabila ditanya kepadanya, tidakkah awak terfikir untuk masuk Islam sebelum ini? Dia kata, dahulu saya pernah fikir nak masuk Islam ketika saya melancong di sebuah negara orang Islam. Saya lihat ketika melancong, pemandu teksi yang Muslim itu, dia meminta izin untuk berhenti beberapa minit untuk menunaikan salat. Saya sangat kagum kepadanya, bagaimana dia mempunyai kerohanian dan ketaatan kepada Tuhan dan agamanya. Saya kata, kalau boleh saya ingin ada agama yang seperti itu, ketenangan menunaikan salat. Kemudian dia masuk ke dalam keretanya. Apabila dia masuk ke dalam kereta, kami berjalan. Kemudian dia merokok. Kemudian dia membuang sampah di luar daripada cermin keretanya. Ketika itu saya merasakan dia tidak buang sampah di tempat yang betul. Saya merasakan Tuhan yang dia sembah, agama yang dia anuti, gagal untuk menjadikan dia seorang yang bersih. Maka saya membatalkan niat untuk masuk ke Islam. Tunjuklah contoh yang baik di tempat ini, di negeri ini, dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kurniaan Allah, dengan tempat yang cantik, orang akan lebih lama duduk di Perlis ini. Tidak hanya duduk sekejap sekadar menunggu feri datang,
tetapi melihat pemandangannya, melihat kerajinan negerinya, dan melihat kesungguhan hasil-hasil yang dihasilkan di tempat ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri hamba sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang benar-benar menunjukkan contoh teladan yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Engkau semaraklah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, kaum dan jiran tetangga kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.